Jom belajar saham sampai pandai. Saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden Malaysian Association of Muslim Finance Professional atau singkatannya MFP. Hari ini saya nak bercakap tentang perbandingan antara beberapa pasaran-pasaran saham di dunia, kerana dalam banyak contoh-contoh yang telah saya berikan, saya banyak memberi contoh daripada pasaran di US. Dan sebenarnya dalam kelas MFP, apa yang kami ajarkan adalah kebanyakan berdasarkan kepada pasaran US, iaitu Nasdaq dan SPY 500 lah. Kenapa saya di MFP bila mengajar saham, saya lebih fokus kepada pasaran saham di US. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau lihat kepada carta yang dipaparkan di sini, ini adalah carta menunjukkan pertumbuhan pasaran saham, perbandingan pertumbuhan pasaran saham di dunia. Okay. Ini diambil daripada, asasnya adalah daripada sekitar 2010-2011, dan kerana saya nak mengambil prestasi pertumbuhan saham, pasaran saham selama 15 tahun. Ini saya ingat adalah satu perkara yang munasabah lah, yang reasonable. Saya pernah buat perbandingan prestasi selama 20 tahun dan 25 tahun. Tapi yang saya ingat yang relevan sekarang ni untuk kita membandingkan pertumbuhan pasaran saham selama 15 tahun. Saya membandingkan di sini adalah pertama Nasdaq. Nasdaq ni adalah satu pasaran yang fokus kepada teknologi stocks. Kemudian kita bandingkan dengan Nikkei Jepun, S&P 500 ataupun SPY. Ini adalah indeks ETF untuk 500 saham di pasaran US, New York Stock Exchange. Kemudian saya bandingkan juga dengan FTSE 100, ini adalah London Stock Exchange, SSE Composite, which is China punya market, FBM KLCI, Malaysia punya Bursa Malaysia, dan Hang Seng, Hong Kong punya stock market. Okay. Yang bawah itu adalah ada 4 garisan yang hampir mendatar. Ini adalah indeks saham untuk Hang Seng, Bursa Malaysia, FBM KLCI, SSE Composite which China, dan FTSE 100. Ini London punya stock exchange. Saya tak buat perbandingan dengan pasaran lain, kerana pasaran-pasaran lain tidak jauh beza dengan 4 yang kita lihat di sini. Kalau kita lihat selama 15 tahun, pasaran saham yang 4 ini agak mendatar. Artinya dia tidak banyak pertumbuhan yang berlaku selama 15 tahun. Kalau kita lihat kepada data di situ, Hang Seng hanya bertumbuh selama 3% selama 15 tahun. Bursa Malaysia, FBM KLCI hanya 10%. China banyak sikit, 42%, tapi sangat rendah kerana kita mengambil kira 15 tahun, bukan setahun. FTSE 100 which is London Stock Exchange, ini adalah 75% untuk 15 tahun, juga masih terlalu rendah. Okay? Kita boleh katakan kesemua pasaran-pasaran saham yang lain tidaklah berkembang dengan begitu banyak dalam masa 15 tahun. Tidaklah bertumbuh, tidak growth dengan begitu agresif dalam masa 15 tahun. Cuma kita boleh lihat apa yang nampak pertumbuhan yang besar adalah, pertama kita tengok Nikkei 225, which is ini adalah pasaran saham di Jepun. So kita lihat dia punya pertumbuhan mula meningkat pada tahun 2023 dengan agak tinggi, agak mencanak naik. Okay? Tapi sebelum tu tidaklah begitu, dan yang hampir sama prestasinya adalah SPY. Cuma SPY ni dia lebih konsisten dari segi pertumbuhannya selama 15 tahun. Tapi ini tidak, kedua-dua ini, SPY dan Nikkei, tidak boleh menandingi prestasi yang ditunjukkan oleh Nasdaq, which is US market yang dan sandarkan kepada teknologi stok. Jika kita punya strategi pelaburan adalah untuk memfokuskan kepada saham-saham, kepada stok yang berpertumbuhan tinggi ataupun high growth, super performance punya growth, maka sudah tentu kita akan memilih US stock market. Nikkei, Jepun punya stock market mungkin adalah satu arena yang patut kita boleh pertimbangkan.
Cuma saya tidak ada knowledge tentang Japan punya stock market. Jadi saya tak boleh nak recommend apa-apalah. Dan dalam kelas kita pun kita tidak ajar tentang Jepun punya stock market. Okey. Kalau kita lihat dari segi saiz pasaran, ini adalah perbandingan antara pasaran-pasaran yang ada di dunia. Yang biru iaitu hampir 50%, kita 47.9% daripada saiz pasaran saham di dunia adalah pasaran di Amerika Syarikat. Ini adalah gabungan antara SPY dan Nasdaq. China yang berwarna merah 8%. Jadi perbezaannya amat banyak perbezaannya. Jepun 6.4%, India 4.5%, United Kingdom 3.3% dan pasaran-pasaran lain di dunia, semualah kita ambil yang keseluruhannya adalah 30%. Jadi mereka ni adalah sangat banyak dan kecil. Yang ada kat situ iaitu Amerika Syarikat, China, Jepun, India dan United Kingdom adalah 5 pasaran yang terbesar di dunia berdasarkan kepada market capitalization. Market capitalization sesebuah syarikat diambil daripada jumlah unit terbitan saham yang telah dikeluarkan, didarabkan dengan harga pasaran semasa. So itulah yang kita panggil sebagai market capitalization. Jadi sebenarnya market capitalization adalah jumlah keseluruhan untuk satu-satu pasaran. Ini adalah nilai saham bagi keseluruhan ke semua syarikat-syarikat yang tersenarai dalam sesuatu pasaran saham. Jadi di Amerika Syarikat ini bukan sahaja dari segi nilainya adalah sangat tinggi, dia juga memiliki jumlah syarikat yang tersenarai dalam pasaran saham tu amat banyak, iaitu dalam lebih daripada 6,000 syarikat yang tersenarai dalam US stock market. Ia adalah sebuah pasaran yang kita mudah untuk shopping, kita mudah nak shopping, mudah kita untuk pilih kerana terlalu banyak pilihan. Okay. Dari segi kategori saiz syarikat mengikut market capitalization, satu kategori adalah dipanggil sebagai mega capitalization, mega cap. Mega cap ini adalah syarikat yang jumlah nilai dagangannya, jumlah market capitalization di dalam pasaran saham adalah melebihi 200 bilion. 200 bilion untuk satu syarikat. Antara contoh-contoh syarikat yang tersenarai di bawah mega cap ni adalah Apple, Microsoft, Nvidia, Google dan banyak lagi lah. Tapi ini adalah antara yang terbesar. Apple contohnya, nilai dagangannya adalah 3.3 trilion. Trilion. Ini saya ingat melebihi daripada GDP negara kita Malaysia. Microsoft 3.2 trilion, Nvidia 2.9 trilion, Alphabet ataupun yang kita biasa adalah Google, 2.1 trilion. Ini super big companies. Kemudian next one kita ada large cap, 10 bilion hingga 200 bilion. Jadi contoh syarikat yang di bawah kategori ini adalah mungkin yang kita biasa dengar adalah Netflix, Uber, Salesforce. Salesforce ni mungkin kebanyakan kita mungkin tidak tahu tentang syarikat ini. Ia kerana dia punya main customer adalah businesses. Dia provide CRM, Customer Relationship Management Services, kepada syarikat-syarikat di dunia ini. Okay? Jadi lihat pada saiz tu, Netflix contohnya ada 480 bilion market cap dia. Salesforce 250 bilion. Uber 160 bilion. Kemudian next kita ada mid cap, which bermaksud sebuah syarikat itu dia punya nilai dagangan adalah 2 bilion hingga 10 bilion, dia punya market capitalization value. Jadi contohnya adalah macam Chewy, Fiverr, Virum, mungkin kita tak pernah dengar nama-nama syarikat ini. Kita ada small cap 300 million hingga 2 bilion, dan kita ada micro cap 50 million hingga 300 million, dan kita ada nano cap iaitu syarikat yang bawah daripada 50 million, 50 juta US dollar, bukan ringgit, US dollar. Ini adalah pasaran saham United States. Dia adalah satu pasaran yang sangat-sangat baik untuk pertumbuhan, untuk pelaburan berdasarkan kepada pertumbuhan. Kalau kita punya objektif dalam memasuki pasaran saham ni hanya untuk mendapatkan dividen, kita panggil dividen investment for dividend, dividend investment. Sebenarnya
pasaran saham Malaysia, Bursa Malaysia adalah antara yang terbaik dalam memberikan dividen yang tinggi. Dalam kelas MFP, kami punya fokus adalah strategi menggunakan growth investment, yang ini pelaburan yang mensasarkan syarikat yang mempunyai pertumbuhan tinggi, super performance punya companies. High performance to super performance punya companies. Untuk mendapatkan pulangan tahunan yang tinggi, yang melebihi 20%, 25%, 30%. Strategi yang bagus adalah untuk menyasarkan syarikat yang berpertumbuhan tinggi. Saya pernah beritahu dahulu, dalam stock market US terdapat sejumlah syarikat yang harga pasarannya meningkat 3 kali ganda dalam masa 1 tahun. Semua ini kita akan kongsikan dalam kelas MFP. Boleh layari laman MFP, www.mfp.org.my, dan saya galakkan saudara-saudari semua untuk cuba belajar tentang saham, kerana ia adalah antara vehicle ataupun alat yang membolehkan kita mengumpul kekayaan dengan cara yang agak mudah berbanding dengan cara-cara lain. Tapi syaratnya adalah kita mesti sanggup untuk melabur, untuk belajar tentang pasaran saham. Bukan saja dari segi mekanismenya, macam mana nak beli, macam mana nak jual. Bukan itu saja. Yang pentingnya adalah kita mempelajari strategi yang betul, dan bagaimanakah untuk memilih saham yang baik, dan bagaimanakah untuk menguruskan apa yang kita bagi sebagai money management, menguruskan risiko pasaran. Kerana menguruskan risiko pasaran ini adalah teramat penting apabila kita ingin memasuki pasaran saham.